Pada tahun ini, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna mewujudkan big idea dengan tema orientasi pemikiran ke arah melahirkan guru berjiwa pendidik dalam mendepani cabaran global. Setiap kursus yang dirancang dan dilaksanakan adalah bagi mewujudkan guru yang kompeten dalam aspek pedagogi, profesional, sosial dan peribadi yang bersiap sedia dengan kemampuan dari segi kemahiran dan daya pemikiran selaras dengan kemajuan global yang telah diterapkan dalam semua kursus. Setiap kursus juga menjalankan konsep paduan gabung jalin bagi memaksimumkan pengetahuan, rekasi pemikiran, latihan dan pengalaman kepada guru pelatih. Dalam gambar rajah ini boleh dilihat yang mana kursus bina insan guru yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk membentuk sasiah seorang guru dan menyiapkan EQ yang sihat. Dengan adanya EQ yang sihat dan gabungan penyelidikan semasa melaksanakan kursus ini, maka akan melahirkan guru yang mempunyai EQ dan IQ yang berkelas pertama. Sasiah dan nilai juga akan menjadi medium kepada guru pelatih untuk mencari penyelesaian masalah manusia dengan menggunakan nanoteknologi misalnya yang selaras dengan kemajuan zaman sebagaimana yang dikehendaki dalam kursus fisiologi and epidemiologi serta kursus inorganic chemistry. Di sini wujudnya gabung jalin di antara kursus bina insan guru, fisiologi dan epidemiologi serta kursus inorganic chemistry. Seterusnya kita lanjutkan kepada tugasan kursus dan hasil pembelajaran kursus iaitu HPK. Boleh dilihat dalam slide ini yang mana kursus inorganic chemistry dan kursus fisiologi and epidemiologi menekankan konsep yang mana cabaran global iaitu nanoteknologi dalam penyiapan kerja khusus. Bahagian yang pertama untuk inorganic chemistry adalah bahagian esei dan juga bagi fisiologi dan epidemiologi bahagian penghasilan produk iaitu proposal paper dan juga blog. Seterusnya kita boleh lihat iaitu kursus psikologi, falsafah dan bina insan guru menjalankan jenis pentaksiran yang hampir sama iaitu jenis ujian ataupun kuis. Bina insan guru dan juga pengurusan persatuan juga bermatlamatkan konsep yang sama iaitu dalam mewujudkan seorang guru yang mempunyai akhlak, nilai dan etika yang berkualiti. Sebagaimana pengurusan persatuan juga menekankan untuk mewujudkan sikap kepimpinan keusahawanan dan juga tanggungjawab sosial. Modul pembelajaran bermakna. Bagi modul pembelajaran bermakna, terdapat 3 bahagian di bawahnya iaitu aspirasi, belajar cara belajar dan perhubungan. Okey, di bawah aspirasi ini terdapat satu konsep iaitu jangkaan, keperluan dan minat. Okay. Di sini, pensyarah memberi arahan kepada guru pelatih supaya dapat memahami dan menjangkakan perkara yang akan dihadapi dan dipelajari supaya merupakan satu keperluan untuk mewujudkan minat mereka terhadap satu kursus. Okey, di sini pensyarah perlu atau sangat penting untuk menjadikan guru pelatih faham apa yang bakal dipelajarinya, apa yang bakal dihadapinya, cabaran supaya mereka minat terhadap satu kursus itu dan berjaya untuk skor dalam satu kursus itu. Okey, seterusnya iaitu belajar cara belajar. Di sini bahagiannya iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Di sini pensyarah akan memberikan maklum balas kerana pensyarah merupakan ejen untuk mengatasi kelemahan guru pelatih. Okay, di sini, guru pelatih juga dapat mengubah apa yang patut sekaligus meningkatkan keupayaan metakognitif mereka. Okey, di sini pensyarah memberi nasihat yang membina untuk mengatasi apa kelemahan guru pelatih. Dengan ini, guru pelatih dapat menjadi lebih kompeten dan menjadikan daya kognitif mereka lebih meningkat dan mereka lebih bersedia untuk menghadapi dunia pekerjaan nanti. Okey, seterusnya ialah pada aspek perhubungan. Okey, di bawahnya terdapat konsep iaitu kesepunyaan dan merangkai. Okey, guru pelatih menyedari bahawa menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil sesuatu kursus kerana pensyarah dapat menghubungkaitkan topik kursus dan kehidupan sebenar. Okey, di sini pensyarah menjadikan guru pelatih itu nampak sebab apa perlu mengambil satu kursus itu. Okey, ini supaya guru pelatih tersebut dapat memikirkan dengan lebih jauh kesan apabila mereka belajar satu benda tersebut dengan kehidupan sebenar. Contohnya ketika di sekolah, apabila pensyarah subjek psikologi menerangkan tentang pelajar-pelajar, okey, sikap-sikap pelajar, jadi guru pelatih tersebut dapat mengaplikasikan ilmunya dan menggunakan konsep yang betul untuk mengajar pelajar supaya mereka menjadi lebih kompeten. Kompetensi pembelajaran bermakna 6C.
Elemen 6C yang pertama ialah communication, iaitu komunikasi. Elemen komunikasi dapat ditingkatkan dalam diri guru pelatih melalui pelaksanaan kerja-kerja khusus. Hal ini kerana guru pelatih perlu berinteraksi dengan masyarakat luar sewaktu menyiapkan tugasan kerja khusus. Contohnya, guru pelatih telah melaksanakan sesi temu bual bersama rakan pembelajaran yang telah dipilih. Rakan pembelajaran terdiri daripada individu yang pakar dalam bidang tertentu sesuai dengan kehendak tugasan kerja khusus yang ditetapkan. Contohnya, dalam melaksanakan kerja khusus penulisan akademik bagi kursus EDUP 3103, Psikologi Perkembangan Kanak-Kanak dan Remaja, guru pelatih perlu menemu bual individu yang pakar dalam bidang perkembangan kanak-kanak di sekolah rendah untuk mendapatkan maklumat bagi menyokong hujah yang diketengahkan dalam penulisan berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari. Hasil daripada tugasan yang dilaksanakan, guru pelatih dapat memperkembangkan teknik dan juga kematangan dalam berkomunikasi di luar zon selesa. Selain itu, komunikasi berkesan juga berlaku antara guru pelatih dengan warga IPG-KPT sepanjang program Speak the Sail yang meliputi pelaksanaan kerja khusus MPU 3221 iaitu pengurusan persatuan di sekolah. Impaknya, setelah melaksanakan kesemua kerja khusus tersebut, guru pelatih memahami komunikasi adalah suatu perkara yang sangat penting untuk memuaskan permintaan pelanggan yang terdiri daripada orang atasan dan juga pelajar iaitu kita. Di samping itu, kemahiran berkomunikasi dalam diri guru pelatih juga diperkasakan melalui aktiviti di bilik tutorial. Hal ini kerana guru pelatih diberikan tugasan untuk melakukan pembentangan bagi kesemua kursus. Kesannya, ini dapat menambah keyakinan dan juga melatih cara untuk berkomunikasi dengan berkesan dalam diri guru pelatih. Komunikasi berlaku melalui pelbagai gaya, mod dan alatan yang sesuai dengan audien. Pelajar mahir berkomunikasi secara koheren dan juga berkesinambungan. Seperti di dalam semua subjek yang sentiasa menekankan pembentangan secara berkumpulan walaupun di dalam tugasan kerja khusus. Contohnya, aktiviti di bilik tutorial bagi kursus MPU 3221, guru pelatih perlu melaksanakan pembentangan tentang topik-topik yang telah diberikan oleh pensyarah. Manakala bagi tugasan kerja khusus pula, guru pelatih perlu berinteraksi antara satu sama lain dengan kerap semasa melaksanakan program keusahawanan yang bertujuan untuk mencari modal bagi program khidmat komuniti. Hal ini membantu pelajar ataupun guru pelatih untuk berkomunikasi dengan baik dalam menjayakan tugasan. Seterusnya, elemen karakter ataupun khasiat dalam diri guru pelatih dapat diasah terutamanya melalui kursus MPU 3212 iaitu Bina Insan Guru. Hal ini kerana semasa program BIG berlangsung, guru pelatih dilatih untuk menggunakan aspek JERIS iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial dalam melaksanakan aktiviti. Contohnya, guru pelatih berupaya menyelesaikan masalah dan menjana pengetahuan baharu yang berimpak dalam kehidupan seperti yang telah dilaksanakan di dalam BIG. Selain itu, pembelajaran psikologi dalam kursus EDUP 3103 juga turut membantu guru pelatih untuk menilai murid melalui perkembangan fizikal, kognitif dan juga emosi berdasarkan teori-teori yang dipelajari. Kesannya, perkaitan antara kursus MPU 3212, EDUP 3103 dan EDUP 3093 menyebabkan perkembangan dalam aspek JERIS berlaku dengan seimbang selari dengan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara iaitu bagi melahirkan individu yang seimbang. Kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang seterusnya ialah kreativiti. Kreativiti guru pelatih berkembang melalui pelbagai kerja khusus yang ditugaskan kepada mereka. Contohnya, penghasilan blog dengan penyusunan maklumat carangan-carangan penyelesaian masalah epidemiologi dengan cara yang menarik dan bermakna. Guru pelatih juga menjadi lebih kreatif dan inovatif melalui sebuah penghasilan buku scrap. Baiklah, dapat kita lihat pada slide ini merupakan hasil kerja yang telah dibuat oleh pelajar. Jadi yang pertama, melalui kursus fisiologi dan epidemiologi, dalam kursus ini ia dapat meningkatkan kreativiti pelajar terutamanya apabila pelajar diminta untuk membuat sebuah blog berkaitan pelbagai jenis penyakit. Blog yang kami hasilkan ini menggunakan template dan corak yang menarik yang dapat merangsang pemikiran kami untuk menghasilkan sebuah blog yang mampu menarik perhatian pembaca. Kesannya, melalui kursus ini mampu merangsang otak kami untuk menjadi guru pelatih yang lebih kreatif agar proses pembelajaran menjadi tidak bosan. Seterusnya, melalui kursus falsafah dan pendidikan di Malaysia juga, ia juga melibatkan kreativiti apabila kami ini diminta untuk menghasilkan sebuah buku scrap. Jadi, dalam proses pembuatan buku scrap ini, kami menggunakan pelbagai idea yang menarik seperti menggunakan peta minda serta pelbagai jenis cara-cara yang lebih kreatif dan menarik untuk membuat buku scrap. Bukan itu saja, melalui kursus Bina Insan Guru juga, ia mampu menjadikan kami guru pelatih yang kreatif apabila kami diminta untuk menghasilkan sebuah persembahan pada malam kebudayaan. Ini terjadi apabila kami diberi masa yang singkat untuk berlatih bagi persediaan malam kebudayaan itu. Pada ketika itu, kami dibenarkan untuk membuat persembahan nyanyian ataupun lakonan dan kesemua persembahan ini memerlukan kami untuk berfikir secara kreatif. Hal ini demikian kerana bagi persembahan nyanyian, terdapat beberapa kumpulan
kumpulan yang berfikir secara kreatif untuk mengubah lirik lagu menjadi lebih menarik. Kesannya penonton tidak berasa bosan dan maklumat yang disampaikan itu lebih jelas. Kompetensi pembelajaran bermakna 6C yang terakhir sekali ialah critical thinking. Critical thinking kita dapat lihat dalam kursus SES 3233 iaitu kursus Inorganic Chemistry. Pemikiran guru pelatih lebih kritis melalui penulisan esei, pertimbangkan aplikasi nanoteknologi yang memerlukan kemahiran menilai, membuat perkaitan dan perbandingan terhadap kimia inorganik sekaligus mendapat maklum balas yang membina daripada rakan pembelajaran. Kesannya, kognitif seseorang guru pelatih akan lebih matang kerana disokong dengan fakta dan membuat pertimbangan dari pelbagai perspektif, maka pemikiran kami tidak terhad terhadap satu pandangan sahaja. Jadi pada slide ini kita dapat lihat gambar yang merupakan idenya program webinar KPPB yang dijalankan kepada pelajar kursus ini bagi meningkatkan lagi pengetahuan dalam sains dan aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan. Seterusnya dalam kursus MPU 3212 iaitu kursus Bina Insan Guru, pelbagai aktiviti yang menggunakan kaedah critical thinking dengan menyelesaikan masalah dengan pelbagai jenis cara. Contohnya seperti yang kita dapat lihat pada gambar sebelah, aktiviti masakan rimba yang memerlukan idea, cara penyelesaian dan kreativiti yang pelbagai bagi memastikan makanan masak dengan sepenuhnya dalam masa yang singkat dan peralatan yang terhad. Dan yang terakhir sekali adalah melalui kursus fisiologi dan epidemiologi. Dalam kursus ini juga dapat mencapai kompetensi pelajaran bermakna 6C iaitu critical thinking apabila pelajar dapat mengembangkan idea dalam membentuk dan mereka sendiri eksperimen yang berdasarkan perkara yang dipelajari di dalam kelas. Contohnya, eksperimen keperluan nutrien kepada pokok yang memerlukan kreativiti pelajar untuk menyediakan bahan dan radas sendiri dan merancang prosedur yang teratur untuk menjayakan eksperimen. Citizenship ataupun kewarganegaraan. Semasa latihan dalam kumpulan, guru pelatih telah dibahagikan kepada beberapa kumpulan secara adil yang ahlinya terdiri daripada pelbagai kaum. Kesannya, perpaduan antara guru pelatih dapat dipupuk sekaligus membuang persepsi negatif antara kaum. Contohnya melalui aktiviti kembara dan latihan dalam kumpulan ataupun LDK melalui mata pelajaran MPU 3212 ataupun Bina Insan Guru, di mana hasil pembelajaran khusus kami mampu mempamerkan ciri-ciri kepimpinan, komunikasi dan akhlak keguruan iaitu nilai kerohanian dan etika melalui penyertaan sepanjang aktiviti serta kami mampu mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal, mental, emosi, rohani dan sosial melalui pelibatan dalam semua aktiviti mengikut SOP. Seterusnya adalah collaboration ataupun kolaborasi. Guru pelatih berkolaborasi dengan rakan sekelas bagi menyiapkan tugasan. Kesannya, guru pelatih lebih bertoleransi dan bersikap terbuka dalam penyelesaian masalah. Hal ini bukan sahaja dibuktikan melalui penghasilan buku scrap secara berkumpulan, malah melalui penyertaan dalam program Speak the Sale bagi melaksanakan tugasan kerja khusus iaitu pelajar diminta untuk mendapatkan dana bagi menjayakan program khidmat komuniti. Melalui tugasan kerja khusus SES 3233 iaitu penulisan berkenaan nanoteknologi serta kursus SES 3223 iaitu kertas cadangan. Satu webinar nanoteknologi telah dijalankan iaitu kolaborasi antara pelajar dengan rakan pembelajaran. Impaknya, guru pelatih lebih bersedia melakukan sesuatu sumbangan dengan segala rintangan dapat diatasi secara efektif dan sistematik. Aktiviti collaboration ataupun kolaborasi ini jelas dipaparkan di dalam 3 mata pelajaran utama iaitu EDUP 3093, Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia iaitu melalui penghasilan produk buku scrap. Yang seterusnya di dalam mata pelajaran MPU 3221, Pengurusan Persatuan di Sekolah melalui penulisan dan penganjuran. Dan yang terakhir melalui mata pelajaran MPU 3212, Bina Insan Guru iaitu secara ujian amali melalui program khidmat komuniti serta ujian amali 2 iaitu BIG. Baiklah, seterusnya, bagaimana EQ ataupun Essential Question mampu merangsang perasaan ingin tahu terhadap kandungan pembelajaran. EQ merupakan essential question atau soalan penting yang merupakan lengkap pertama untuk merangka inquiry-based learning. EQ dapat menimbulkan pelbagai hujah dan pendapat kerana ia merupakan soalan yang tiada jawapan ya atau tidak. Dengan ini, EQ mampu merangsang otak pelajar untuk berfikir dan memulakan perbincangan secara lebih bermakna dengan menimbulkan soalan 5W iaitu apa, kenapa, bila, di mana dan siapa. Tambahan 1H iaitu bagaimana. Sebagai contoh, EQ ini
dapat diaplikasikan di dalam mata pelajaran fisiologi dan epidemiologi di dalam tajuk fotosintesis. Di dalam tajuk fotosintesis ini, pelajar dapat merangsang otak mereka untuk berfikir secara mendalam tentang apakah ini fotosintesis, kenapa pokok melakukan fotosintesis, bilakah fotosintesis ini berlaku, di manakah bahagian tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis, bagaimana ianya berlaku, dan apakah nutrien yang terkandung di dalam pokok yang melakukan fotosintesis. Pelbagai soalan yang timbul ini mampu meningkatkan kefahaman pelajar secara lebih mendalam dan dapat dijadikan panduan ke arah memahami the big idea. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.